Dia tak cakap apa. Aku macam dah tu dah dah. Kemudian lepas tu dia kata Waalaikumsalam. Hello guys, welcome back. Nama aku Ferenc. Okay, untuk video kali ni aku nak cerita pengalaman aku dekat asrama. Aku sekolah dekat sekolah berasrama penuh. Jadi ada pengalaman kena bully. Jadi pengalaman kena bully ni korang boleh nilai sendirilah. Sekolah berasrama penuh, sekolah SBP ni berbeza tak dengan sekolah harian biasa yang ada asrama? Okey, kepada korang yang nak hantar anak ke asrama kan, patut tak hantar anak ke asrama ataupun patut hantar anak ke SBP, sekolah berasrama penuh, berbanding dengan hantar anak ke sekolah harian biasa yang ada asrama? Mana lagi bagus? Okey, mana yang ada kuat pembulian tu? Jadi aku nak cerita waktu aku mula-mula masuk sekolah SBP ni, sekolah berasrama penuh ni, aku kena bully tak? Dan pengalaman aku macam mana? Okey, without further ado, jom aku cerita. Sebelum tu aku nak terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel ni. Dah 1.2k lebih dah. Okay, kepada korang yang baru masuk, wajah-wajah baru ni, aku ada buat giveaway. Kalau korang belum tengok video tu, aku ada buat dekat sini. Senang je syarat dia, just tengok video ni dan tengok dekat komen tu, aku ada buat pembetulan. Okay, pada yang dah buat komen ke apa ke, just tengok balik video ni sebab ada sedikit pembetulan. Okay, without further ado, aku nak cerita lah pengalaman aku ni dekat sekolah SPP tu. Waktu aku masuk dekat sekolah SPP, aku tak nak cakap sekolah SPP mana. Jadi pengalaman aku dekat situ, aku masuk sekolah yang ada dekat lah dengan tempat aku. Taklah dekat sangat dan taklah jauh sangat. Jadi just sedang-sedang je. Dekat kawasan tu pun jauh daripada rumah aku, tapi ada juga orang terdekat dekat situ. So mungkin agak senang sikit daripada segi nak pengangkutan ke apa kan. Okay, tapi tak apa, aku nak cerita pasal tentang bully. Okay, bully ni aku nak cerita, tapi pengalaman yang paling aku ingat sekali lah, pengalaman yang paling aku tak boleh nak lupa sekali, bila aku masuk waktu form 1 ni. 3 hari ke 2 hari lepas aku masuk waktu form 1 tu, terus aku kena sound dengan senior aku. Cerita dia macam ni. Cerita dia bila aku okey, biasalah kalau korang pernah duduk asrama kan, hormat senior, orang cakap kena hormat senior ni, kena bagi salam dekat sini. Walaupun dekat sekolah harian biasa sekalipun mesti ada juga, tak silap aku, hormat senior tu, kena bagi salam, ataupun normalnya bagi salam dekat guru-guru. Tapi bila masuk dekat asrama ni, kena bagi salam dekat senior. Okey, itu yang mungkin berbeza sikit daripada sekolah harian. Tapi tak tahu, mungkin ada juga ada punya apa orang panggil, dia punya tata cara yang korang kena buat waktu sekolah harian tu. Aku tak tahu sangat. Jadi apa yang terjadi dekat aku ni, bila aku waktu tu aku nak pergi tandas, tak silap aku keluar daripada bilik asrama aku. Aku jalan. Tiba-tiba aku nampak seorang senior ni memang macam orang takut lah tengok dia. Orang macam dia ni takut lah dekat dia ni, sebab dia ni macam kaki dragging, kaki bully lah katanya. Jadi aku pun macam waktu tu lalu aku macam Assalamualaikum bang. Waktu tu kecil kan, Assalamualaikum bang. Lepas tu tahu dia buat apa? Dia bila aku bagi Assalamualaikum bang tu kan, dia tengok aku. Lepas tu sambil jalan tu aku pun tengok dia. Lepas tu dia pun tengok aku. Lepas tu dia berhenti. Dia tak cakap apa. Aku macam dah tu dah. Kemudian lepas tu dia kata Waalaikumsalam. Satu asrama dengar suara dia. Aku macam waktu tu dalam hati aku dah macam dah bersepa dia ni kan. Tapi tak apalah, aku macam itu pun jalan. Tapi dalam hati aku tu macam dah bersepa dia ni. Macam tu. Tapi tak apa, tu pengalaman aku waktu first masuk tu memang dah berdebar dah. Jadi biasalah hentakan daripada senior tu. Kadang-kadang bagi aku hentakan tu macam mematangkan kita juga sebenarnya. Hentakan yang kadang-kadang orang kata bagi kita, hati kita tu lebih keras. Macam tu lah. Kalau kita tak pernah rasa macam tu, dan ke depan nanti one day kita akan rasa juga benda tu dengan bos kita ke, dengan rakan sekerja kita ke, one day mesti kita akan rasa juga benda tu. Jadi pengalaman dekat asrama ni memang bantulah. Walaupun benda tu tak bagus sebenarnya kepada sini-sini, bukan aku cakap benda ni bagus, tapi benda ni macam kadang-kadang secara normal lah juga kan, benda normal macam tu. Aku nak cakap yang aku pernah dibuli, dan dalam masa yang sama pun tak nampak macam pembulian juga sebenarnya. Okay, sebab apa yang aku cakap macam tu, pembulian
pembulian. Buli dekat asrama SBP ni, dia biasanya, ni pandangan aku lah, dekat SBP yang aku duduk tu dan beberapa SBP lain yang aku tanya kawan aku lah, dia just orang panggil ragging. Ragging ni di mana senior-senior ni suruh budak-budak ni, kerah budak-budak ni untuk basuh baju dia orang, so iron baju, basuh kasut lah, apa semua. Benda tu macam actually normal sebenarnya dekat asrama. Tu pun nama bully sebenarnya. Kalau korang tengok betul-betul lah, tu nama dia bully juga sebenarnya. Ataupun istilah bahasa Inggeris dia ragging. Jadi pembulian dekat SBP nya normal dia macam tu. Kalau korang tengok dekat berita, korang tengok dekat media sosial kan, semua yang tayang kan, ada jenis bully-bully sampai bertumbuk, berterajang apa semua tu kan. Itu bully yang lebih ekstrim sikit. Bully yang lebih ekstrim tu biasanya dekat SBP kurang. Bukan nak cakap tak ada langsung, tapi sangat minimum. Okay, kalau nak dibandingkan dekat sekolah yang lain yang bukan SBP, aku pun tak berapa pasti, tapi biasanya lah kalau korang tengok yang bahagian masuk-masuk berita apa semua tu, kebanyakan bukan ke semua, kebanyakan adalah asrama yang bukan SBP, bukan asrama penuh. Okey, itu yang banyak berlaku pembulian. Jadi kalau dekat SBP ni, sekolah asrama penuh ni, biasanya bully macam tu sahaja. Bukan nak cakap dekat sekolah yang biasa, asrama tak penuh tu, bukan tak ada bully-bully macam tu, still ada, tapi mungkin agak lebih ekstrim lagi. Tapi bila dekat SBP ni, bully dia macam just macam tu je. Macam just okay, kau tolong ambil makanan dekat aku, ambil air dekat aku, ataupun basuh baju, just normal macam tu. Dan benda tu aku nak cakap dekat sekolah aku tu, tempat yang aku duduk tu, SBP tu, memang rata-rata semua kena. Tak ada seorang pun yang tak kena. Okey, kecuali kau lari lah. Ada juga sometimes dia akan jadi terjadinya macam tu, babak-babak macam tu. Tapi benda tu jadi atas sebab ada kes lah. Korang buat hal, korang kalau tak buat hal dekat SBP ke ataupun dekat mana-mana asrama, mungkin tak akan berlaku apa-apa. Kalau korang tak nak jadi apa-apa, just jangan buat hal. Ikut je peraturan yang ada, ikut je apa yang dia orang cakap, selagi mana tak berlanggar dengan undang-undang lah. Aku pernah juga ingat seorang kawan aku ni kena ragging sampai pukul 3 pagi, tak silap aku, 3 ke 4 pagi. Lepas tu aku bangun pagi tu sebab nak ke tandas lah. Tiba-tiba aku lalu tu dekat dengan bilik iron. Tengok-tengok dia tengah iron baju. Waktu tu hari Khamis, esok tu hari Jumaat. Dia tengah iron baju 12 set baju Melayu. 12 set baju Melayu, baju, seluar dengan sampin sekali. Tu dia tengah iron, ada 12 set tengah beratur situ. Semua tu senior punya. Yang dia punya pun dia belum buat lagi. Tu macam ragging, benda tu adalah dekat mana-mana asrama pun. Aku rasa benda tu ada je, antara korang kena dengan korang tak kena saja. Tapi kalau korang takut kepada parents, ataupun korang yang tengah nak masuk ke asrama, ataupun daripada sekolah rendah nak ke sekolah menengah ni, korang takut masuk asrama disebabkan pembulian, aku boleh bagi tahu, menjamin kat korang tu, bully macam tu normal sahaja dan tak adalah sampai nak bertumbuk apa semua tu. Tu dekat SBP. Kalau dekat sekolah yang asrama bukan SBP ni, aku tak pastilah. Tapi aku nak tekan dekat sini, sekolah SBP biasanya normal dia macam tu. Biasanya budak-budak yang masuk ni pun, not lah aku kata semua ni adalah pandai-pandai sangat, sebab boleh fikir mana baik mana buruk. Tapi kadang-kadang jadi jugalah kes yang korang tengok dekat media sosial tu kan. Tapi macam aku cakap tadi, dia sangatlah minimum nak dibandingkan dengan sekolah bukan asrama penuh. Tu pendapat aku lah. Just pengalaman aku duduk dekat sekolah SBP, biasanya macam tu saja. Akan berlaku kalau korang buat masalah. Jadi kalau korang tak nak berlaku benda macam tu, just jangan buat kepala dan just ikut. Just ikut selagi mana tak langgar peraturan. Kalau tanya aku pernah kena tak yang kena bully sampai teruk, kena tumbuk, kena terajang apa semua tu? Tak pernah lah. Sebab aku tak kacau orang, aku tak kacau sini. Aku just buat kerja aku just ikut apa yang dia orang suruh. Dekat asrama aku ni, dia orang ada peraturan di mana budak baru ataupun pelajar baru ni kena masukkan baju dekat dalam. Masukkan baju dekat dalam seluar. Keluar je daripada bilik, kena tie in baju tu. Kalau tak tie in, kena habislah. Kena terajang, kena sepak nanti. Jadi just ikut je lah, jangan banyak songeh, just buat je lah. Aku pun just tie in. Dan budak-budak SBP ni dekat sekolah aku tu, dia orang
senior dia tu buat peraturan tu dah lama dah, di mana budak-budak ni memang kena tain, dan budak-budak baru ni boleh lepaskan baju kat luar kalau lepas kena ragging. Lepas kena ragging, lepas basuh baju, lepas iron baju tu, nanti senior ni akan bagi upah lah. Kononnya dalam bentuk upah lah, dah senior ni tak mampu nak bagi duit kan, jadi senior ni buat dalam bentuk upah, di mana dia boleh lah take out baju dia dekat luar. Jadi berbalik-balik pada soalan tadi, aku pernah tak kena tumbuk dengan tajam macam tu? Jawapan dia, aku tak pernah lah, sebab aku tak pernah buat hal. Okay, jadi aku just ikut je mana yang aku rasa okey je, tak ada masalah nak buat tu, aku just ikut je. Cuma kadang-kadang senior ni biasalah dia cakap, oi dia buat baik apalah, hang ni bersepah dia buat baik lah, ingat bajet-bajet baik sangat ke? Macam tu senior tu. Bully mental tu still ada lah dekat aku. Aku memang kena bully mental sebab aku tak ada buat masalah apa-apa, tapi sini memang akan bully mental aku. Tu je korang kena rasa, korang kena adapt lah benda tu, bully mental. Dan benda tu kadang-kadang mengajar jugalah, bila korang dah besar nanti korang ada masalah ataupun nak dengan bos ke apa kan, benda tu akan mengajar korang untuk kawal korang punya mental one day nanti. Jadi tu je lah yang aku perlu tahan pengalaman aku kena bully, iaitu bully mental aku. Tu je yang memang aku kena tahan lah daripada segi mental. Daripada segi fizikal, kena tumbuk, kena tajam apa semua tu tak pernah lah. Tapi kalau daripada segi macam kena denda, kena pumping apa semua tu juga adalah normal sebenarnya. Tu lebih baik lah daripada korang kena sepak, kena tajam kan. Baik macam pumping ke apa semua tu macam just denda sebab kau buat salah juga. Just benda tu normal lah. Kadang aku pun ada terbuat salah-salah, just kena denda macam tu je lah. Kadang pumping, kadang kena lari pusing asrama. Tu benda tu just normal lagi lah. Jadi itulah pandangan aku, sama ada korang perlu masuk asrama ataupun tidak, sama ada korang perlu hantar anak korang masuk SBP atau tidak. Jawapan aku, kalau nak hantar masuk asrama, baik ke sekolah SBP. Sebab biasanya SBP ni lebih ketat dan lebih terkawal dengan ada warden apa semua tu, dan jadual dia memang bagus untuk kita harian kita, untuk kita ajar diri kita ni berdikari. Sekolah asrama pun semua mana-mana bagus lah. Tapi bagi aku, kalau korang takut daripada segi masalah bully, better lah ke sekolah SBP. Okay, aku rasa tu je untuk video kali ni. See you guys in the next video. Bye. Push.